Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Syahrul bin Mansur akan meringkaskan buku kurikulum Development in Language Teaching yang ditulis oleh Jack C. Richards dalam bab 1 berkenaan dengan asal-usul pengembangan kurikulum bahasa. Baiklah, untuk pembentangan ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan yang pertama latar belakang, yang kedua pemilihan kosakata dan yang ketiga pemilihan dan penggradan tata bahasa. Untuk latar belakang, yang pertama sekali, apakah maksud pengembangan kurikulum bahasa itu sendiri? Richards mengkategorikannya kepada dua. Yang pertama, kajian kurikulum yang memfokuskan pada ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai, isi kandungan dan pelaksanaan. Selain itu juga, linguistik terapan yang merancang, menyemak semula, melaksanakan dan menilai program bahasa. Untuk pengembangan ini dikatakan bermula pada abad ke-19, di mana pendekatan ataupun kaedah kurikulum merupakan asas dalam pengajaran bahasa pada masa ini. Dan selain itu juga banyak kaedah telah diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pakar-pakar bahasa pada masa ini. Baiklah, untuk paparan ini adalah berkaitan dengan kronologi kaedah yang diguna pakai dari tahun 1800 sehingga sekarang. Kita bermula daripada, baiklah, di sini saya bermula daripada tahun 1800 sehingga 1900. Kaedah yang diguna pakai adalah kaedah terjemahan tata bahasa. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah langsung yang digunakan bermula 1890 sehingga 1930, di mana kaedah langsung ni lebih dikenali sebagai direct method. Seperti mana yang kita ketahui, direct method ni adalah suatu cara pengajaran bahasa asing di mana guru mengajar menggunakan bahasa asing tanpa menggunakan bahasa ibunda. Jadi untuk tahun seterusnya, pada tahun 1930 sehingga tahun 1960, kaedah struktur telah diguna pakai. Kemudian kaedah membaca dari tahun 1920 sehingga 1950. Seterusnya pada tahun 1950, kaedah audiolingual digunakan pada waktu itu, di mana audiolingual ni adalah gabungan dua kemahiran, iaitu kemahiran dengar audio dan kemahiran bertutur, iaitu lingual. Untuk tahun seterusnya, kaedah situasi digunakan dan sebenarnya pendekatan komunikatif digunakan bermula daripada tahun 1970 lagi, ya. Sehingga sekarang masih digunakan pendekatan interaksional. Baiklah, perkara yang seterusnya akan saya sentuh adalah berkaitan dengan pemilihan kosakata, ya. Para ahli bahasa menganggap perbendaharaan kata adalah komponen bahasa yang jelas. Jeffrey 1953 menyatakan bahasa bersifat kompleks, sehingga kan pemilihan daripadanya selalu menjadi keutamaan dan masalah yang paling sukar bagi sesiapa sahaja yang ingin mengajarnya secara sistematik. Jadi mencari kosakata minimum dan dapat berfungsi bersama-sama secara pelbagai konteks yang terbaik. Jadi di sini contohnya Lee Richards meneliti 5 buku yang digunakan untuk mengajar bahasa Kantonis. Bahasa yang dituturkan di Hong Kong sebagai bahasa kedua. Didapati kelima-lima buku memperkenalkan kira-kira 1,800 perkataan yang berbeza
Ini mengakibatkan pelajar menghabiskan masa menggunakan kosakata yang tak penting. Jadi untuk subtopik seterusnya adalah berkaitan dengan pemilihan dan penggradan tata bahasa. Pada tahun 1920, pemilihan tata bahasa untuk mengajar tujuan menjadi keutamaan. Keperluan untuk memilih tata bahasa yang digunakan bagi ucapan meminta izin menurut Wilkins 1976 seperti boleh saya gunakan telefon anda? Kedua, tolong izinkan saya menggunakan telefon anda? Adakah saya dibenarkan menggunakan telefon anda? Jadi ucapan ni minta izin kan? Tapi ayatnya yang berbeza-beza. Dalam kes tata bahasa, pemilihan berkait rapat dengan masalah penggradan. Menurut Palmer 1922, silibus tata bahasa menentukan kedua-dua susunan struktur tata bahasa yang harus digunakan dan diajarkan. Beliau mencadangkan agar tata bahasa yang ditentukan bersifat sederhana dan lebih penting. Dan seterusnya, pemilihan tata bahasa melalui kaedah yang menggunakan kaedah yang empirical lah, yang mampak. Matlamatnya untuk struktur ayat dan digradekan untuk memberikan pengenalan tata bahasa asing yang mudah dipelajari dan dicapai. Jadi secara kesimpulannya, bilik darjah dan buku teks memberikan input yang utama kepada proses pembelajaran sesuatu bahasa. Oleh itu, tujuan pembangunan sukatan pelajaran adalah untuk mempermudahkan para pelajar melalui proses pemilihan dan penggradan terhadap pembelajaran satu bahasa asing, khasnya dalam bidang kita sendiri, iaitu bidang bahasa Arab. Sekian ini daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.